Hari ini, 22 Januari adalah hari ulang tahun kelahiran biduanita negara, Allahyarhamah Saloma, atau nama sebenarnya Salma binti Ismail. Sebagai tanda ingatan kepada jasa-jasa biduanita tersebut, di bawah ini dicatatkan 15 info ringkas tentang beliau. Saloma dilahirkan di Pasir Panjang, Singapura. Ayah beliau, Ismail Osman, berketurunan Banjar, Sumatera, manakala ibu, Umi Kalsum Mahban, berasal dari Surabaya, Indonesia dan mempunyai darah keturunan Cina. Beliau adalah adik kepada seniwati Mariam Ismail, Mariani, dan kakak kepada penyanyi serta pelakon, Aminah Ismail, Mimi Loma. Ketika berusia 14 tahun, Saloma mengikut bapa tirinya, Encik Mung ke Radio Malaya, Singapura, untuk melihat penyanyi terkenal ketika itu, Rokiah Hanafi, Rokiah Wanda, merakamkan suara dengan iringan orkestra. Bagaimanapun, oleh sebab tertentu, Rokiah tidak dapat hadir. Secara mengejut Saloma diminta menggantikan Rokiah, lantaran beliau memang boleh menyanyi dan amat meminati bidang tersebut. Nyanyian Saloma itu mendapat pujian dan sejak itu menerima banyak tawaran dari orkestra seluruh Singapura untuk menjadi penyanyi utama mereka. Salah satu lagunya, Sang Rembulan, yang dinyanyikan di Radio Malaya telah dimainkan alam filem Racun Dunia. Saloma mula terlibat dalam bidang lakonan melalui filem Pelangi Arahan Nas Eknas 1951, Nusantara Film, diikuti oleh Perkahwinan Rahsia Arahan Armaya, nama samaran A.R. Tompel. Waktu inilah A.R. Tompel memberi nama Saloma kepada beliau. Bagaimanapun, ada satu lagi versi mengatakan nama itu diberikan oleh Shaw Brothers dari filem Petik Terbalik Salom 1953 dibintangi oleh Rita Hayworth. Ia berlaku pada 1955 selepas Saloma dilamar oleh Malay Film Production di Jalan Ampas. Saloma menghasilkan album ketika usianya masih belasan tahun dengan Burung Pungguk menjadi lagu hit. Kerjaya nyanyiannya selepas itu terus bersinar hingga menjadi sejarah yang cukup gemilang. Pada 1959, Saloma mencipta sejarah menjadi penyanyi Melayu pertama, mendapat kontrak menyanyi di Melbourne, Australia, selama 3 bulan dengan gaji lebih $1,000 Australia sebulan. Pada 1961, Saloma menganggotai kumpulan nyanyian panca sitara yang dipimpin oleh P. Ramlee. Beliau dan Ahmad Daud menggantikan tempat yang dikosongkan oleh Nurmadiah dan Aziz Jaafar. Ada yang mengatakan inilah detik permulaan Saloma dan P. Ramlee menjalinkan cinta, seterusnya mendirikan rumah tangga pada 21 November 1961 di rumah Musalmah di Tembeling Road, Singapura. Namun ada yang mengatakan, tidak. Ada cerita lain yang menarik lebih awal daripada itu dalam hubungan mereka berdua. Kisah itu akan ditulis selepas ini. Juga peranan penting Musalmah dalam hidup P. Ramlee. Dari situlah P. Ramlee membawa Saloma ke layar perak dan menjadi heroin filem Seniman Bujang Lapuk. P. Ramlee memaparkan kisah nyata dalam filem. Lihat dalam filem Seniman Bujang Lapuk, Saloma suka membelai kukunya. Di dunia sebenar pun begitu, Saloma sangat menjaga kuku dan sangat suka membelai kukunya. Pada 1963, Presiden Soekarno, Presiden Indonesia, pernah menuduh Saloma menjalin hubungan sulit dengan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tuduhan itu menyebabkan P. Ramlee dan Saloma berang. Saloma dan Tunku menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu dengan menyifatkannya pembohongan daripada seorang presiden. Saloma berpindah ke Kuala Lumpur pada 1964 dan berlakon dalam filem-filem arahan P. Ramlee di Studio Merdeka iaitu Ragam P. Ramlee 1965, Sabarudin Tukang Kasut 1966 dan Ahmad Albab 1966, selain Seniman Bujang Lapuk. Sedikit tentang kehidupan peribadinya. Saloma telah 2 kali mendirikan rumah tangga sebelum berkahwin dengan P. Ramlee. Pertama dengan A.R. Tompel pada 1952 dan telah dikurniakan seorang anak lelaki, tapi jodoh mereka hanya bertahan 5 bulan sahaja.
Saloma kemudian berumah tangga dengan Kaswan Yusof pada pertengahan 1957. Perkahwinan kedua tidak dikurniakan cahaya mata, juga berakhir dengan perpisahan. Beliau merupakan isteri ketiga Tan Sri P. Ramlee dan mengalami kemurungan teruk selepas pemergian seniman agung tersebut pada 29 Mei 1973. Kesedihan ini menyebabkan Saloma ditimpa pelbagai penyakit sehingga badannya menjadi kurus dan tidak bermaya. Saloma meninggal dunia pada 25 April 1983 akibat demam kuning pada usia 48 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur, bersebelahan dengan pusara P. Ramlee dan A.R. Tompel. Allahyarhamah Puan Sri Saloma dianugerahi gelaran Biduanita Pertama Negara pada 1978 dan membawa gelaran Puan Sri apabila Allahyarham P. Ramlee dianugerahi Darjah Panglima Setia Mahkota oleh Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tan Sri pada 1990. Terima kasih di atas segala jasa beliau. Lagu-lagu dan lakonan hebat Allahyarhamah Saloma akan terus kita ingati. Semoga roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di sana bersama para kekasihnya. Al-Fatihah. Mencatatkan tarikh lahir Allahyarhamah Saloma pada 23 Januari 1935, manakala di pusara beliau memahatkan tarikh 22 Januari 1935. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan kematian dia, lapangkan kubur dia, jadikanlah syurga sebagai ganti tempat tinggal dia dan berilah kesabaran kepada ahli keluarganya. Semoga dia ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman.